Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidi du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yawmil qiyamati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Berusaha semua ahli dan kuasa masjid yang hadir, ashabul fadilah, wakil masjid, imam, pimpinan, tuan-tuan sidang hadirin muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Mari sama-sama kita menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memilih kita berada dalam kebaikan, masih lagi memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakan kebaikan dan ketaatan secara sempurna, insya-Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa jemu agar Allah sentiasa memberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan yang dengan itu kita tidak mampu untuk melakukan sebarang kejahatan, tidak mampu untuk melakukan sebarang perkara-perkara yang tidak diingini, kerana setiap masa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, Tuhan sempatkan kita untuk melakukan kebaikan. Tuhan sentiasa memberikan fikiran kita ini berfikir untuk kebaikan. Lidah kita ini sentiasa untuk menuntut perkara-perkara, perkataan-perkataan yang baik. Aktiviti kita, anggota tubuh kita sentiasa buat perkara yang baik. Maka sukarlah untuk syaitan menyelinap masuk dalam diri kita. Sukarlah untuk syaitan itu berbisik-bisik dengan kita untuk melakukan perkara yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kesempurnaan nikmat bila mana tidak ada ruang dan tidak ada peluang yang diberikan kepada syaitan untuk menyelinap masuk, menguasai diri kita, bermula daripada menguasai fikiran kita, memegang lidah kita sehingga kita menutur kata yang tidak baik, yang kesat, yang mengancam, yang memudarat. Seterusnya menjaga anggota kita daripada diganggu oleh syaitan. Tuan-tuan sedang hadirin muslimin dan muslimat yang saya kasihi, pagi ini kita bersama dengan ayat yang pertama daripada surah Al-Ma'idah. Ayat yang pertama daripada surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah berada dalam juzuk yang ke-6 di dalam Al-Quran Al-Karim. Surah ini diambil namanya daripada cerita Hawariyun. Hawariyun ni maknanya dokong-pendokong Nabi Allah Isa alaihi salam.
mana mereka meminta kepada Nabi Allah Isa agar Allah Ta'ala turunkan ma'idatan minas sama, ma'idah, hidangan daripada langit. Maka perkataan ma'idah itu diambil dan dijadikan nama surah ini. Diambil dan dijadikan nama surah ini. Kita akan berkongsi tentang satu sahaja ayat daripada surah ini, daripada ratusan ayat di dalam surah ini, iaitu ayat yang pertama. Ayat yang pertama dalam surah Al-Ma'idah, yang kalau boleh kita namakan tajuk kuliah kita pada pagi ini dengan menunaikan janji atau menyempurnakan janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, ayat yang pertama, surah Al-Ma'idah. Tuhan berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ayat yang pertama daripada surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, maksudnya wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah segala janji. Penuhi serta sempurnakanlah segala janji. Dihalalkan bagimu memakan binatang-binatang ternakan dan sebagainya, kecuali apa yang dibacakan tentang haramnya kepada kamu. Halalnya binatang-binatang ternak dan sebagainya itu tidak pula bererti kamu boleh menghalalkan perburuan ketika kamu dalam keadaan berihram. Sesungguhnya, kata Tuhan, Allah menetapkan hukum mengikut apa yang dikehendaki. Itu terjemahan ayat pertama daripada surah Al-Ma'idah. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, yang pertama, ayat ini menyebutkan kepada kita tentang kewajipan menyempurnakan segala janji. Segala janji atau semua janji-janji. Tuhan sebut orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah segala janji-janji. Apa janji yang telah kita buat? Apa janji yang ada yang perlu kita laksanakan dan sempurnakan? Bila Tuhan sebut penuhi, maknanya tunaikan. Bila Tuhan sebut sempurna, maknanya tidak boleh ada kecacatan, kekurangan, pelanggaran. Tak boleh ada pelanggaran, tak boleh ada kecacatan dalam melaksanakan janji, dan tidak boleh ada sebarang kekurangan. Itu maknanya sempurnakan janji. Apa janji yang ada yang perlu kita tunaikan? Imam As-Sa'di di dalam tafsirnya menyenaraikan segala janji yang ada yang perlu kita tunaikan. Bila mana kita insan mukallaf, Allah bekalkan akal, fikiran, dan Allah
waraskan kita dengan alat yang ada tadi, dengan akal fikiran yang ada tadi, maka dengan sebab itu kita menerima taklifan syarak, kita menerima tanggungjawab syarak, kita menerima amanah syarak, amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syariat ini keseluruhannya adalah amanah Allah kepada kita, yang perlu kita laksanakan dan yang perlu kita sempurnakan dalam pelaksanaannya. Maka kata Imam As-Sa'di rahmatullah alaih, yang pertama, janji kita kepada Tuhan, janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang paling pertama. Dulu masa kita berada di alam arwah, belum lahir lagi, semua manusia berada di alam arwah. Allah pernah tanya ketika mana kita berada di alam arwah dulu, dan hal ini Tuhan cerita dalam Quran. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Kita manusia, baik hari ini yang lahir, yang ada dalam ke dunia ini, beriman maupun kafir atau belum beriman, atau segala bentuk manusia yang ada dalam ke dunia pada ketika ini, dulu sewaktu di alam arwah pernah ditanya oleh Allah kepada mereka, bukankah aku ni Tuhan kamu? Dan semua kita pernah menjawab pertanyaan ini. Kita kata kepada Tuhan, bala. Alastu bi rabbikum, qalu bala. Bala tu, ya memang betul kamu adalah Tuhan, kamu adalah Tuhan. Kita pernah menyatakan hal ini suatu masa dulu. Bila kita dilahirkan, maka environment, keluarga, ibu bapa lah yang meyahudikan kita, menasranikan manusia, mengislamkan manusia, memajusikan manusia, membaiki manusia, melingkup manusia. Semua kita pernah menyatakan jawapan yang tuntas ini kepada Tuhan. Maka janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ialah dengan yang pertama sekali, mematuhi arahannya, akur arahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita terima agama ini dengan penuh keyakinan, dengan maksud keimanan. Iman itu yakin. Kita terima dengan keimanan, dengan keyakinan, tanpa kita persoalkan apa rasionalnya, tanpa kita persoalkan apa hikmah yang ada di sebalik agama ini, di sebalik arahan syarak, larangan syarak. Tanpa kita persoalkan terlebih dahulu hal tersebut, kita terima dulu, kerana dia datang daripada Al-Amir, yang memerintah. Kita tak tengok Al-Ma'mur bihi, apa yang diperintahkan tersebut, dengan maksud kita nak cari apa rasionalnya, apa hikmah di sebaliknya, barulah kita nak terima dan akur. Tidak begitu keadaan orang beriman. Keadaan orang beriman bila terima arahan syarak, larangan syarak, maka yang pertama sekali akur. Sebab itulah Allah nyatakan, Allah Ta'ala seru kepada orang beriman. Tuhan tak seru kepada sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, buatlah ini, janganlah buat itu. Tuhan tak kata kepada sekalian manusia. Tuhan kata hanya kepada orang beriman, kerana orang beriman ini telah punya persiapan untuk menerima, untuk akur, kerana iman yang ada dalam diri mereka. Maka tuan-tuan dan puan sekalian, iman yang Tuhan bekal dalam diri ini kena gila, sebab kita nak terima arahan syarak. Bila iman ni tak digila, tak diasah, tak diasuh, tak disuburkan,
Berkemungkinan orang beriman jugalah yang tidak akur dan tidak menerima arahan syarak. Siapa lagi yang nak diharapkan untuk melaksanakan agama ini kecuali hanya orang beriman saja. Kalau orang beriman pun tidak menoleh kepada arahan syarak, maka syariat ini tidak dapat dilaksanakan dan ditegakkan. Sebab itulah persiapan kita yang Allah bekalkan dalam diri kita adalah al-iman. Iman itu yang perlu dijaga, disubur, digilakkan sehingga dia mampu mencipta sesuatu yang luar biasa. Dengan iman ini, tuan-tuan sekalian, saya pernah baca satu tulisan tulis oleh Maulana Abdul Hasan. Orang yang gila iman, yang jaga iman, yang suburkan iman ni, orang ni boleh buat benda baik yang kadang-kadang dilihat oleh orang ramai benda tu sukar nak dibuat. Dengan iman yang berjaya digilak tadi, dia mampu untuk melaksanakan kebaikan. Malahan silap-silap kalau ditanya siapakah orang mula-mula buat baik sekian ini, akan diangkat tangan, dia lah orang mula. Siapa yang mula-mula buat ni? Dia lah orang mula-mula. Nampak? Disebabkan iman yang dijaga. Maka janji kita kepada Tuhan ialah akur dulu arahan Tuhan. Akur dulu arahan Tuhan. Kita melihat al-amir yang memerintah, kita tak tengok sedalamnya al-ma'mur bihi, apa yang diperintahkan kepada kita. Bila kita akur, yang kedua, janji kita kepada Allah adalah untuk memahami apa arahan tersebut. Dan yang ketiga, janji kita kepada Allah untuk melaksanakan apa yang difahamkan kepada kita daripada arahan syarak. Dan janji kita kepada Tuhan untuk tidak melanggar sebarang yang dilarang oleh syarak. Janji kita kepada Tuhan. Nah, inilah yang perlu kita jaga, janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering sebutkan, Tuhan tak perlukan kita. Yang perlukan Allah hanya kita. Tuhan tak perlukan makhluk. Kalau tidak ada makhluk manusia yang beriman kepada Tuhan, menerima ketuhanan Allah, keesaan Allah, Allah tetap Maha Berkuasa, pemilik alam kuasa ini. Sekalipun tiada seorang pun yang beriman, percaya kepada hal ini, maka yang memerlukan sebenarnya ialah manusia. Kita perlukan Allah. Sebab itulah setelah kita laksanakan, terima syariat Allah Ta'ala ini, kita laksanakan, Allah anugerahkan hikmah di sebalik. Allah anugerahkan hikmah di sebalik syariat. Dibongkarkan satu persatu. Patutlah Allah suruh kita buat begini. Patutlah Allah larang kita buat begini. Ulama sebut hikmah itu adalah maslahat. Hikmah yang berada di sebalik syariat itu adalah maslahat. Maslahat itu, kata ulama usul, dalam beberapa perkataan mereka menyebutkan maslahat itu ialah mendatangkan manfaat dalam hidup manusia dan menolak kerosakan daripada kehidupan manusia. Itulah maslahat. Dan maslahat ini kalau diteliti setiap arahan Tuhan maupun larangan Tuhan, kita akan dapati maslahat ini ada. Maslahat ini ada. Di sebalik perintah Tuhan, Tuhan nak manfaat, benefit yang perlu kita dapat. Di sebalik larangan, Tuhan nak supaya diri kita ini tidak terkena kebinasaan. Itu kata kuncinya. Ada maslahat di sebalik syariat. Bila kita akan dapat maslahat ini,
Bila kita akur terima dan laksanakan, kita akan dibongkarkan, kita akan diberitahukan secara tidak langsung. Pun begitu, ada lagi yang Tuhan tidak bongkarkan daripada maslahat ini. Ada lagi rahsia manfaat-manfaat yang Tuhan tak bongkarkan, tak buka kepada pengetahuan kita. Mungkin sebahagian kita mengetahuinya, mendapatinya, merasainya. Mungkin sebahagian kita tidak perasan hal tersebut. Pun begitu, tidak menjadi tanda bahawa dengan tahunya kita kepada maslahat ini, barulah kita nak laksanakan amalan arahan dalam tersebut. Tidak begitu. Tidak begitu. Kalau begitu, ramai banyak benda yang kita tak tahu di sebalik syariat ni, apa dia punya maslahatnya. Maka kita tak dapat nak buat syariat sebab tak tahu apa rasional. Kalau begitulah, maka syariat ni tak dapat dilaksanakan. Oleh kerana itu, tengok syariat ini datang daripada siapa. Dan inilah yang saya sebutkan tadi sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita lakukan. Kemudian janji kita yang kedua adalah janji kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan sebut mudah saja. Wahai manusia, wahai orang beriman, laksanakan dan sempurnakan segala janji. Segala janji. Janji dengan dia. Yang kedua, janji dengan Rasul, janji dengan Nabi. Semua kita percaya, beriman dengan kedatangan Muhammad sebagai Rasul dan Nabi kepada umat akhir zaman. Dan kita adalah umat baginda. Maka tanggungjawab kita adalah tunaikan janji kita dengan Nabi, iaitu taatlah Nabi. Selepas kita taat Allah, kita taatlah Nabi. Ini janji. Kemudian selepas kita taat Nabi, kita mencintai Rasulullah. Ini juga termasuk dalam janji kata ulama tafsir. Janji kepada Nabi itu nak mencintai Nabi. Kemudian yang paling besar ialah janji kita kepada Nabi adalah menurut sunnahnya. Menurut sunnahnya. Apa yang dibawa oleh Nabi, gagasan yang dibawa oleh Nabi kita adalah agama itu sendiri, adalah syariat kita itu sendiri. Itu janji kita dengan Nabi. Kemudian janji kita yang ketiga, janji kita dengan ibu bapa, sanak saudara. Ini disebut juga di dalam ayat-ayat Al-Quran, di dalam ayat yang di dalam surah-surah yang lain. Janji kita kepada ibu bapa juga sama, adalah untuk mentaati segala perintah yang tidak melanggar dengan syariat. Perintah manusia ni, kalau manusia tu orang atas kita, mak bapak kita, pemimpin kita, bos kita, perintah dia selagi tidak langgar syariat, kita wajib melaksanakan perintah tersebut selagi tidak langgar syariat. Langgar syariat tu maksudnya kena tahulah hal itu berlaku pelanggaran, bukan rasa-rasa. Bukan rasa-rasa. Memang langgar syariat. Yang kata langgar syariat itu adalah sesuatu yang disepakati, bukan sesuatu yang dikhilafi. Berlaku perbezaan pandangan para ulama. Okey, kan? Jadi selagi ada pandangan, lalu orang yang berada di atas kita mengambilnya sebagai satu arahan, kita kena ikut. Walaupun kalau ikut satu lagi pandangan kata tak payah, tapi bila mana dia ambil sebagai satu arahan, maka kita kena ikut, khususnya pemerintah. Kan? Dan ini boleh mengangkat semua khilaf yang berlaku di bawah. Betul kaedah fiqh menyebutkan hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukmul hakim, hukum yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan oleh rakyatnya,
boleh mengangkat khilaf. Boleh mengangkat khilaf. Dulu kan zaman Covid, kita diarah oleh pemerintah kita untuk mengambil suntikan ataupun vaksin, kan? Jadi satu arahan pemerintah. Kita di bawah tu ada yang mengkaji, ada yang dapat maklumat begitu begini, kan? Maka lahirlah perbezaan. Vaksin ni ada kata boleh ambil, ada kata tak boleh ambil, kan? Ada kata harus saja sini ambil sudah, kan? Di bawah. Tapi bila hakim memilih satu, maka satu ini boleh mengangkat segala khilaf. Dalam apa-apa persoalan pun, dalam apa-apa misal dan contoh pun, itu salah satu contoh. Kalau dipilih satu, kita pegang, kita turutlah yang satu itu. Itu arahan pemerintah. Kita cerita janji kita kepada ibu bapa, mentaati arahannya, mentaati bapa. Dia manusia, tapi dia adalah orang yang wajar, patut diberikan penghormatan. Penghormatan kita kepada dia adalah akur arahan. Selagi arahannya tidak melanggar syariat. Begitu juga janji kita dengan sanak saudara kita. Janji kita kepada sanak saudara kita ini adalah menyambung silaturahmi. Ini termasuk dalam janji tentang syariat. Menyambung silaturahim. Ini janji kita. Orang cuba nak putihkan silaturahim dengan kita. Yang patut kita balas adalah sambungkan apa yang terputus. Sebab itu ganjaran silaturahmi ini besar. Antara ganjaran orang yang suka menghubungkan silaturahmi ini adalah dalam hadis itu apa? Panjang umur. Istilah panjang umur. Panjang umur tu maksudnya berkat umurnya. Umur tu dah ditentukan. Berapa umur yang diberikan kepada saya, berapa umur yang diberikan kepada Tuhan. Allah Ta'ala dah tentukan. Panjang umur ni, berasa lama hidup, berasa seronok hidup, itu dibagi berkat hidup. Orang yang mengamalkan silaturahmi ini, orang yang panjang umur, yang panjang usianya diberkati dan dinikmati sepuasnya. Dan orang yang memutuskan silaturahmi tidak ada balasan melainkan masuk neraka. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak masuk syurga. Sama lah. Bila tak masuk syurga, Nabi mana masuk neraka? Tak masuk syurga orang yang putuskan silaturahmi. Oleh kerana itu silaturahmi itu penting. Silaturahmi ini penting. Sebab itu Allah Ta'ala tekankan hal ini dalam banyak ayat. Tuhan sebut innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya sahaja orang beriman itu adalah bersaudara. Maksudnya apa? Bersilaturahmi. Tiba-tiba ada yang memutuskan silaturahmi, maka imannya terputus. La yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang beriman ini bersilaturahmi. Itu maksudnya bersaudara. Kalau orang buat tahanan dekat kita, sambungkan silaturahmi itu balik. Jawab dan respon apa yang berlaku itu dengan menyambungnya, bukan memutusnya. Ini janji kita kepada saudara kita. Semua saudara kita, sama ada saudara dalam keluarga maupun itu apatah lagi saudara dalam kekeluargaan, itu sangat wajib silaturahminya. Itu apatah lagi saudara sesama agama, kita diikatkan dengan satu jinsiyah, satu nationality, iaitu al-Islam. Semua Islam. La ilaha illallah, semua orang ucap la ilaha illallah. Inilah yang mengikat
kita. Inilah yang jadi nasionaliti kepada kita, jinsiah kita. Ini kita kena jaga bermula daripada tutur kata, tutur bicara kita, sangkaan kita dalam fikiran, dalam hati sangkaan. Bila sangkaan itu sangkaan yang buruk, dia adalah punca kepada pecah belah silaturahmi yang ada. Perlu ada sangkaan yang baik, dan perlu tinggi sangkaan yang baik. Perlu tinggi, kena lebih banyak begitu untuk kepentingan syurga kita. Orang buat dekat kita sebab kita tak buat dekat orang. Orang nak putuskan silaturahim dengan kita, kita jangan putuskan. Ini yang dikehendaki. Ini adalah janji. Tuhan sebut tadi apa? Penuhilah dan sempurnakan segala janji. Ini janji kita kepada saudara kita yang berada di samping kita. Kemudian segala perjanjian yang berlaku dalam akad, sama ada akad jual beli, akad sewa menyewa, akad kahwin pun akad juga, kan? Segala janji, termasuklah manifesto pun janji juga dalam pilihan raya, kan? Itu pun janji. Segala janji dalam akad yang keempat dalam muamalah, masuk akad disebut tadi, akad jual beli, sewa menyewa, semua ini perlu ditunaikan dan disempurnakan. Masuk janji hutang piutang. Ini hutang piutang. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, "Idza tadalaitum bidainin faktubu." Apabila berlakunya hutang berlakunya hutang piutang, maka faktubu, tulislah, rekod, catat. Perlu ada satu janji. Itu bila kita rekod tu kira janji lah. Dalam rekod itu akan ada lah perjanjian kita, kan? Bila kita nak bayar semua sekaligus ke, atau nak bayar ansuran pula, nak bayar macam mana, mingguan ke, bulanan ke, tahunan. Itu semua adalah akad kita. Termasuklah akad jual beli yang saya sebut. Hutang piutang kita masuk dalam jual beli. Kita berhutang kenderaan, kita berhutang rumah, kita berhutang kowe, buku dan segala benda lah kita hutang. Walaupun kita hutang dengan orang bukan Islam yang menjadi penjualnya, tetap arahan syarak wajib disempurnakan janji. Kita tangguh, kita skip dengan sengaja, berdosa. Kita tangguh, kita skip dengan sengaja, tak bayar. Bulan ni tak nak bayar. Kata tadi tak nak bayar bulan depan pun tangguh. Esok bila dia dah hubungi kita, kan, dah tertunggak 2 bulan, kata dia, maka kena bayar sekarang juga, kata dia, hari ni juga. Kita kata ini Cina punya, tak payah bayar, kan? Nak tarik pun tarik lah. Mana dia nak jumpa tu, kan? Ini semua ayat-ayat pelanggaran janji, dan kita telah melanggar arahan Tuhan, dikira berdosa. Kita melanggar arahan Tuhan. Bila Tuhan cipta manusia atas muka bumi ini, Tuhan tak suruh hidup sorang-sorang. Tuhan suruh hidup bersama. Semua yang membawa kepada kebersamaan itu adalah janji yang perlu ditunaikan. Semua yang boleh memutuskan kebersamaan itu semua adalah pelanggaran janji. Bila kita buat sesuatu yang memutuskan hubungan kita, itu adalah pelanggaran janji. Apa yang akan berlaku? Ketidakpercayaan. Orang dah tak percaya begitu. Blacklist tu maksudnya hilang kepercayaan.
Sebahagian manusia disenaraikan dalam senarai hitam dalam jual beli. Tak boleh buat pinjaman, tak boleh buat apa dah. Sebab dah di senarai hitam, dia ni orang yang tak boleh diberikan pinjaman. Senarai hitam tu maksudnya apa? Kepercayaan kepada dia hilang. Dia sepatutnya kalau nak dibincang dari sudut agama, nak jadi saksi pun tak boleh. Termasuk saksi nikah. Hilang kepercayaan. Hilang kepercayaan ni adalah satu perkara yang sangat besar. Itu nilai yang besar yang ada dalam diri kita. Kita boleh bersahabat dengan orang percaya. Ada kepercayaan. Bila hilang kepercayaan, semua yang tak boleh percaya. Okay, hilang kepercayaan, maka renggang semakin jauh. Kepada pun semua itu perlu diperbaiki, kerana itu adalah janji kita kepada Allah, janji kepada agama kita, iaitu untuk menjaga semua bentuk-bentuk akad-akad yang kita telah laksanakan. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kemudian dalam ayat ini juga Tuhan cerita uhillat lakum bahimatul an'am, binatang-binatang ternakan yang dihalalkan untuk kita makan. Ini semua rahmat daripada Allah Ta'ala untuk kita menikmati makanan-makanan binatang-binatang ternakan yang ada ni, kita boleh buat makanan. Sebab kalau kita baca ayat yang lain, semua benda yang Tuhan ciptakan dalam dunia ini diperintahkan Allah kepada mereka agar berkhidmat untuk manusia, untuk kepentingan manusia. Tuhan sebut dalam surah Luqman, dalam surah Al-Baqarah disebut, adakah kamu tak berfikir semua yang ada di langit dan yang ada di bumi ini diarah untuk tunduk demi kepentingan manusia, termasuk binatang ternakan. Semua binatang ternakan Tuhan suruh, arahan Tuhan kepada mereka supaya tunduk untuk kepentingan hidup manusia. Maka salah satunya adalah makanan dan nikmat. Mereka jadi makanan kita, diciptakan oleh Allah untuk jadi makanan kita, dihidupkan oleh Allah atas muka dunia ini untuk menjadi makanan kita. Ini rahmat dan ini nikmat untuk kamu, kata Allah Ta'ala. Kecuali apa yang Allah Ta'ala senaraikan dalam Al-Quran, benda-benda yang haram, binatang-binatang yang haram dimakan. Pun begitu Allah Ta'ala halalkan kepada kita binatang ternakan ni, Allah haramkan juga ketika waktu tertentu untuk kita makan, untuk kita makan. Iaitu Tuhan haramkan memburu binatang-binatang ini di Mekah ketika kita sedang berihram. Kita masuk khusus umrah, kita akan jumpa 13 larangan dalam ihram. Ketika kita setelah meletakkan niat ihram, ada 13 larangan. Salah satunya ialah memburu binatang di Mekah. Binatang kita nak makan lah, burung dan sebagainya halal dimakan. Tak boleh memburu jadi Mekah sewaktu dalam keadaan ihram. Kenapa? Tujuan dia satu, fokus beribadah. Sebab bila kita di Mekah ni, kita tak fikirlah apa yang ada di Malaysia, apa yang berlaku dalam pejabat kita di Malaysia, dalam rumah kita, dalam persekitaran kita. Kita tinggal semua. Silap-silap WhatsApp kawan-kawan pun kita tak jawab langsung, kan? Fokus ketika mana melaksanakan ibadah Allah. Jadi salah satunya Tuhan tak bagi memburu. Tujuannya adalah supaya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melaksanakan umrah. Antara hikmah pengharaman berburu, Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-94, ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Wahai orang beriman, sesungguhnya Allah menguji kamu supaya kamu berihram dengan sesuatu dari binatang buruan yang mudah ditangkap oleh tangan kamu,
dan mudah terkena tikaman lembing-lembing kamu, supaya kamu ketahui wujudnya hamba yang takut kepadanya semasa dia tidak melihatnya dan semasa dia tidak dilihat oleh orang lain. Oleh itu, sesiapa yang melampaui batas sesudah yang demikian, maka azab Allah yang tidak terperi sakitnya baginya. Di dalam ayat ini Tuhan sebut tentang hikmah kenapa berlaku pengharaman berguru, supaya kita dapat memberikan fokus yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita berihram melakukan ibadah, mencari redha Allah Subhanahu wa taala, serta memelihara hati tidak terpesong daripada mencari kelazatan hidup dan nikmat di dunia sewaktu kita berihram. Itulah sempurnanya ayat yang pertama di dalam surah Al-Ma'idah. Saya fokuskan lebih kepada janji-janji yang ada untuk dilaksanakan. Itu adalah janji yang perlu kita buat dan Allah Ta'ala perintahkan untuk kita sempurnakan. Cukup sekadar itu untuk persiapan kita pada pagi ini. Semoga Allah merahmati dan memberkati pertemuan kita. Yang baik sesungguhnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kuat, yang lemah, walaupun diboleh daripada Allah Ta'ala, tetapi Allah daripada diri saya sendiri. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina afdalal ibadatis salihin. Allahumma inna nas'aluka al-fawza wal ghina wa na'udzu bika min sakhatika wal 'adab. Rabbana atina fis taqwaha wa zakkiha